TV KPM. Salam sejahtera dan selamat petang. Anda sedang menonton Road to Success SPM and STPM 2020 bersama hos anda, saya lah Sean Steven. Dan pada petang ni, sebelum kita mula, saya nak ingatkan kepada anda semua untuk sentiasa mengikut SOP seperti saya ni. Kenalah pakai pelitup muka dengan betul. Pastikan dia mengelilingi hidung dan juga bahagian mulut dan juga dagu. Okey? Dan apabila anda berada di tempat awam, pastikan jarak di antara satu sama lain tidak kurang daripada 1 meter. Kerap cuci tangan dan pakailah hand sanitizer ataupun gel pembasmi kuman bagi menangani penularan COVID-19. Okey, baiklah. Untuk hari ini sebenarnya topik perbincangan untuk hari ini sangat menarik. Tetapi sebelum itu, apa kata kita tengok profil guru kita pada petang ini. Jom. Itulah dia profil cikgu kita pada petang ni. Dan bersama kita sekarang ya adalah Cikgu Fakrul. Hai Cikgu, selamat petang. Selamat petang, Sean. Okey, sebelum kita mula, apa kata kita amalkan SOP dulu? Cikgu boleh silakan. pakai ni gel pembasmi kuman. Pembasmi kuman ya. Okey. Okey, saya pun pakai sekali, Cikgu. Okey, sila. Okey. Okey, dan selepas ni kita bolehlah buka pelitup muka oleh kerana jarak di antara kita memang lebih daripada 1 meter kan, Cikgu? Okey. Jom kita buka. Okey, dan apabila kita buka pelitup muka, pastikan kita simpan di tempat yang selamat. Macam kita ada poket kan, banyak poket. Saya pilih poket ni lah untuk simpan. Khas untuk pelitup muka. Okey, baiklah Cikgu. Sebelum kita mula, mungkin Cikgu boleh kenalkan diri Cikgu lagi sekali? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera pada semua. Saya Cikgu Muhammad Fakrul Rizal bin Muhammad Din daripada Sekolah Menengah Imtiaz Yayasan Terengganu Besut, Terengganu, Sean. Daripada Terengganu, Cikgu? Ya, daripada Cikgu Terengganu. datang sini nak jumpa saya? Ya, Sean. Bukan setakat tengok saya je kan, Cikgu. Untuk anda semua yang menonton di rumah. Ya, Sean. Okey, dan Cikgu, kita dah berkenalan dah, Cikgu. Apa kata kita berkenalan dengan pelajar murid-murid kita yang ada dalam talian. Jom kita tengok siapanya. Hai semua. Dengar tak? Okey, tak apa, Cikgu. Okey, dengar. Dengar tapi tak nampak. Okey, tak apa. Setahu saya kita ada 6 murid-murid yang bersama kita. Tapi sambil menunggu mungkin ada masalah teknikal sikit. Tak apa, Cikgu. Mungkin Cikgu boleh cakap sikit berkenaan dengan topik kita untuk hari ini. Saya nampak nama dia memang dahsyat. Okey, kita tahu subjek kaunseling. Ya. Tajuknya adalah Lambaian Menara Gading. Apa tu, Cikgu? Ya, sebenarnya itu tajuk yang kita nak bagi catchy lah sikit supaya memang tertaiklah saya murid-murid kita rasa bersemangat nak dengar. Ya, Cikgu. Tapi asasnya ialah pada malam ini saya akan kongsikan dengan audien tentang apakah persediaan untuk pelajar ataupun murid-murid yang baru lepas SPM dan STPM untuk membuat persiapan untuk melangkah ke universiti. Itu dia. Tapi kalau Cikgu nak ayatkan macam tu pun menarik juga. Menarik juga. Sebab kadang-kadang bila saya baru habis SPM saya, saya pun tak tahu nak buat apa. Betul. Pergi cuti kan, masa tu bolehlah cuti-cuti kan, Cikgu. Betul. Nak pergi cuti lah, nak lepak dengan kawan lah, nak tidur kat rumah, memang boleh buat semua. Tapi yang paling penting tu, apa sebenarnya benda-benda penting yang kita perlu buat sebelum, semasa dan selepas masuk ke alam universiti. Okey. Sebelum kita berbincang lebih mendalam lagi, jom kita tengok sama ada murid kita yang ada dalam talian di Google Meet. Jom kita tengok siapa dia. Hai semua. Dah keluar pun. Hai. Okey. Nanti saya sebutkan nama anda sebutkan nama penuh anda, okey? Nombor IC semua tak payah, okey? Nama penuh je. Okey, kita mulakan dulu dengan Nashrah. Hai, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nama saya Siti Nunasha binti Ismail. Okey, terima kasih. Boleh panggil Nashrah. Okey, Nashrah. Itu nama gelaran, nama glamour dia. Okey, yang seterusnya kita ada Haikal. Hai Haikal, jangan lupa pasang mic. Okey. Hai, saya Muhammad Haikal Ikhwan bin Haikal. Ya, lagi sekali Haikal, nama penuh anda?
Tak dengar tadi. Nama saya Muhammad Haikal Ikhwan bin Hasmadina. Okey. Haikal. Terima kasih Haikal. Dan seterusnya kita ada Alif Afifi. Nama saya Muhammad Alif Afifi bin Azhar. Okey, terima kasih. Dan yang seterusnya Ashraf Fahmi. Hai, nama saya Muhammad Ashraf Fahmi bin Muhammad Saiful Hazmi dari Kajang Selangor. Dari Kajang Selangor. Okey. Seterusnya kita ada Ifat Sakinah. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ifat Sakinah binti Mat Ashton. Okey, terima kasih. Dan yang terakhir sekali Farisha. Hai, selamat petang. Nama saya Farisha binti Mat Zahari. Okey, terima kasih. So, seperti yang adakah anda sedia untuk perbincangan kita pada petang ni? Kalau sedia bagilah thumbs up. Okeylah, macam je, macam semangat tapi tak semangat tapi semangat juga. Sebab topik untuk hari ini macam cikgu sebut tadi, persediaan sebelum, semasa dan selepas. Okey, sebelum kita berbincang dengan lebih mendalam lagi, apa kata kita berehat seketika dan kembali semula ke Road to Success SPM and STPM 2020. Didik TV KPM. Saya suka topik ini kerana terdapat manfaat limpahan dan unjuran positif yang boleh saya aplikasikan sebagai satu langkah persediaan sebelum memasuki fasa titik tolak seterusnya, iaitu fasa Menara Gading. Natijahnya, saya berinkuiri untuk mendalami hitam putih cabaran dan peluang yang ada dalam mengejar status pelajar minda kelas pertama. Terus, meneliti warna-warni kehidupan sehingga dampak kemaslahatannya mengalir pada kesejahteraan sejagat raya. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali semula menonton Road to Success SPM and STPM 2020 bersama dengan saya Sean Steven selaku host anda, dan video yang anda baru nampak tadi adalah sempena kempen Hari Guru yang biasanya berlangsung memang setiap tahun pun 16 Mei. So untuk tahun ni kita ada hashtag terima kasih cikgu. So saya ingin mengambil kesempatan ni untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada kesemua cikgu, sama ada cikgu tu dah bersara ataupun belum, tetapi anda masih cikgu kepada saya, dan kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih atas segala pengorbanan dan juga jasa cikgu dalam mendidik kami semua ataupun kita semua. Okey, baiklah cikgu, bersama kita juga adalah Cikgu Fakrul. Hai cikgu lagi sekali. Ya, hai Sean. Okey, so macam cikgu sebutkan tadi, subjek untuk hari ini ataupun topik perbincangan kita pada petang ni adalah kaunseling lambaian Menara Gading. Okey, silakan cikgu. Okey, sekali lagi saya mulakan, Sean. Ya, boleh ke? Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Sekali lagi saya Cikgu Muhammad Fakrul Rizal bin Muhammad Din, guru kaunseling daripada Sekolah Menengah Imtiaz Yayasan Terengganu Besut, Terengganu. InsyaAllah pada malam ini kita akan kongsikan bersama-sama satu tajuk yang saya kira sangat diperlukan oleh calon-calon SPM, STPM kita sebelum daripada ini, iaitu lambaian Menara Gading. Ya. Okey, kita pergi satu persatu tentang pengenalannya, Sean. Ya, cikgu. Okey,
Antara matlamat akhir, murid-murid mengambil peperiksaan SPM dan STPM ialah untuk mendapatkan keputusan yang cemerlang. Okey, bagi melayakkan mereka menyambung pengajian ke peringkat yang lebih tinggi ataupun pengajian tinggi ataupun kita sebut sebagai universiti. Kita tak semata-mata bazir masa je ambil SPM, STPM Benar. ni. Memang nak dapatkan pastinya ya, kan? betul Syahan. Matlamat mestilah kita nak dapatkan keputusan yang cemerlang. Dengan keputusan cemerlang itulah yang akan melayakkan kita untuk menyambung pengajian sama ada ke peringkat yang lebih tinggi. Itu yang pertama. Yang kedua, Sean, ini sebagai pengetahuan terdapat hampir 20 program ijazah sarjana muda terutamanya kepada mereka lepasan STPM yang ditawarkan di peringkat universiti awam di Malaysia. Ini kita fokuskan kepada STPM. Kemudian universiti adalah satu alam serba baharu yang bagi mereka yang bergelar mahasiswa. Biasa kalau kita dekat sekolah, budayanya lain, Sean. Cara belajarnya lain, budayanya lain, persekitarannya lain, kawan-kawan pun lain. Betul, Aisyah? Betul. Tetapi bila kita berada di alam universiti, kita telah berhadapan dengan satu alam yang sangat berbeza daripada sebelumnya. Maka di sanalah perlu kepada persediaan-persediaan dan persiapan-persiapan. Seterusnya ialah alam Menara Gading memerlukan persediaan yang jitu dan holistik daripada bakal mahasiswa ini. Kita fokuskan perkataan persediaan yang jitu dan holistik. Maknanya persiapan itu bukan sahaja dari aspek luaran, bahkan dia meliputi aspek dalaman, melibatkan fizikal, mental, emosi dan sebagainya. Okey, itu secara asas kenapa kita nak belajar tentang tajuk inilah pada malam ini. Ya, betul. Ya, saya rasa persediaan itu sangat penting, Gus. Sekiranya kita gagal untuk bersedia, maknanya kita bersedia untuk gagal. Benar sekali. Hashtag. Okey. Baik. Jom, Cikgu. Okey. Jadi sebelum saya masuk, saya nak tanya murid-murid saya di Google Meet. Boleh, Syah? Okey, boleh, Cikgu. Silakan. Kita nak tanya apa, Cikgu? Kita nak tanya. Pertamanya, Cikgu nak tanya, agak-agaknya selepas SPM ni, anda semua mahu ke mana? Ke universiti mana? Nak pergi bidang apa nak sambung? Boleh share tak dengan rakan-rakan kita? Silakan. Mungkin boleh mula dengan Nashrah. Silakan, Nashrah. Kalau diikutkan dengan perancangan saya, insya-Allah saya berminat ke arah undang-undang. Jadi mungkin perancangan saya selepas ini ingin mencuburi undang-undang di Universiti Malaya. Universiti Malaya. Okey. Tapi saya ada soalan, Cikgu. Ya. Kenapa anda pilih untuk belajar undang-undang? Sangat penting tu. Saya nak sangat penting. Ke yang tu pilihan anda ataupun pilihan rakan-rakan ataupun rakan-rakan sekalipun nak belajar undang-undang bersama anda ke macam mana? Bagaimana anda berminat untuk ataupun kenapa anda berminat untuk belajar undang-undang? Okey. Minat saya ini bermula daripada ibu bapa saya sendiri. Seperti ayah saya seorang polis, mak saya tidak bekerja tetapi jadi kenapa saya berminat kepada undang-undang ini kerana hidup saya berteraskan satu sahaja. Iaitu kita mesti berpegang kepada keadilan. Kerana keadilan itu merupakan satu tonggak kebenaran kepada semua perkara. Okey. Jawapannya begitu jitu dan holistik. Holistik, ya. Tuntas. Okey, terima kasih ya Nashrah. Ada apa-apa nak tambah ke? Tak ada? Tak ada. Teruskan kepada kawan-kawan saya lain. Nak bagi ruang kepada kawan-kawan yang lain. Okey, mungkin Farishah silakan. Farishah. Bismillah. Kalau saya berminat kepada jurusan agama dan kalau diizinkan oleh Allah SWT, saya ingin sambung dalam bidang bahasa Arab di Universiti Yarmouk, Jordan. Dalam bidang bahasa, Sean. Ya, bagus. Okay. Saya nak tanya, kalau untuk nak belajar agama, anda nak pilih ke kalau ada pilihan, anda nak belajar di universiti yang mana? Dekat Jordan.
Oh, dekat Jordan. Kat Jordan. Okey, terus ke Jordan lah. Terus ke Jordan, luar negara. Okey. Ingat nak start sini dulu. Okey, terus ke Jordan lah. Baguslah. Sebab sana pun kalau kita berada di keadaan ataupun sekitaran yang memang bercakap dalam bahasa tersebut, memang lagi cepat kita akan belajar. Kecap, betul. Okey, terima kasih ya. Okey, terima kasih Farisha. Okey, seterusnya mungkin Ifat Sakinah, silakan Ifat. Okey, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ada rezeki, saya bercadang untuk sambung belajar dalam bidang perubatan. Mungkin bidang ni kelihatan macam biasa sangat, macam klise. Bahasa senangnya klise, macam ramai sangat orang minta. Tapi bagi saya, ibu saya pun seorang doktor. Jadi mungkin benda ni datangnya minat tu sebab saya biasa dah tengok daripada kecil lagi perjalanan seorang doktor. Jadi walaupun saya tahu susah, tapi setiap benda yang kita lalui dalam hidup ni ada risiko dia. Jadi why not saya cuba. Mungkin ditakdirkan saya di situ, dan mungkin juga saya punya niat satu je, saya suka membantu orang walaupun susah ke senang. Saya kalau boleh cuba untuk memberi keselesaan kepada semua orang selagi mana saya mampu. Memang bagus saya Ego. Kalau soal macam ni, kalau nak tolong orang dalam kesusahan tu, memang ciri-ciri ataupun sifat seorang doktor yang bagus. Yang bagus. Okey, so bila jadi doktor nanti jangan lupa saya ya. Nanti nak pergi check up. Betul, jangan lupa cikgu. Okey, terima kasih. Terima kasih. Dan seterusnya siapa lagi? Mungkin kita boleh dengan Ashraf. Silakan Ashraf. Assalamualaikum. Saya mengambil keputusan untuk memilih engineering komputer. Kejuruteraan yang berasaskan komputer kerana bagi saya peluang kerjaya pada waktu hadapan, berdasarkan sekarang ni ada pandemik kan. Jadi saya rasa bila kita masuk kejuruteraan yang berasaskan komputer ni, peluang kerjaya dia lebih besar lah. Okay. Betul. Okay. Saya rasa jawapannya memang munasabah, yang memang boleh cakap sahih kan, sebab memang dalam pandemik ni kebanyakan daripada bukan sahaja perniagaan tetapi kita semua bergantung pada teknologi. Betul. So laluan siapa tu tadi? Laluan Ashraf tu memang laluan yang betul. Tak cakap yang orang lain salah. Cuma dia berfikir lain sikit daripada orang lain kan, sebab kita semua ada minat yang berlainan, kita semua ada kita nak berusaha kepada minat kita tu. Betul Sean. Okey, terima kasih Ashraf. Kita lagi dua orang kan? Dua orang lagi. Kalau tak silap saya itu. Siapa lagi? Mungkin Alif, silakan. Hello, Assalamualaikum. Salam. Jadi saya jika diizinkan Tuhan, saya ingin menyambung di USIP dalam bidang perakaunan. Bidang perakaunan. Okey, kenapa ya? Kenapa Alif? Sebab saya rasa minat saya lebih cenderung kepada perakaunan berbanding dalam bidang-bidang sains. Okeylah, maknanya anda bagus dengan matematik lah. Kira-kira semua boleh lah. Boleh lah? Boleh lah. Okey, maknanya tanpa kalkulator boleh lah. 3 dapat 35 berapa? Tiba-tiba ujian pula. Tiba-tiba ujian. Okey, tapi saya nak tanyalah. Sebab anda memang pilih bidang perkawanan ni sebab lebih cenderung kepada perkawanan lah. Tapi sekiranya anda ada pilihan ya untuk pilih universiti yang mana? Di manakah? Kalau lah diberi peluang kan, nak pilih di mana-mana di negara kita lah, untuk negara kita. Anda nak pilih ke mana? Nak study dekat mana? Sekiranya diberi pilihan, saya ingin menyambung di USIM. Dalam tamhidi perakawanan. Okey, memang dah target lah. Dah target lah. Okey. Dan saya juga ada lagi satu soalan pula. Okey, bukan satu soalan lah, nak tanya benar ke tak lah. Sebab saya rasa perkawanan ni memang penting untuk, kalau tak silap saya, semua syarikat. Betul. Syarikat ke ataupun secara peribadi pun perkawanan sangat-sangat penting. Terutamanya bila sebutkan bajet untuk kita punya perbelanjaan pun daripada kita sehingga ke syarikat mana-mana pun memanglah penting. Tapi taklah dari segi bajet sajalah. Memang termasuk benda lain, tapi saya tak boleh cakap banyak sebab saya memang tak pandailah dengan perkawanan. Sama gitu. Okey. Terima kasih. Dan yang terakhir, siapa lagi? Haikal, last Haikal, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya berminat untuk menyambung pengajian dalam bidang psikologi. Psikologi. Okey. Kenapa ya? Kenapa ya? Nak tanya juga. Saya melihat bidang psikologi ini amat penting pada kehidupan setiap manusia. Kerana kita dapat lihat jika seseorang itu bijak dalam belajar sekalipun, jika tidak dapat menguruskan perasaan, emosinya, mungkin ianya akan menyebabkan dia tidak dapat mengawal keputusan dengan baik. Betul. Dan kalau tak silap saya, bila kita belajar psikologi ini, kita akan lebih memahami bagaimana kita sebagai manusia berfikir. Sebab tak ada seorang pun di dunia ini memang sama pemikiran dengan orang lain. Kalau kita dapat faham sifat dan pemikiran seseorang tersebut, kita boleh lagi faham ataupun tahulah bagaimana kita boleh berbual ataupun berinteraksi dengan orang tersebut. Memang subjek memang sangat menarik dan juga sangat ni lah. Okey, alright. Terima kasih. Terima kasih kepada siapa tadi? Haikal. Terima kasih Haikal dan kepada anda semua atas jawapan anda. Okey, cikgu. Ada lagi cikgu nak tanya, cikgu? Okey, boleh kita teruskan. Boleh, cikgu. Pada pengajaran kita pada malam ini. Ya. Pertamanya, cikgu ucapkan, cikgu doakanlah supaya semua murid-murid cikgu ini berjaya dengan cita-cita masing-masing. Ya, betul. Okey, untuk berada di tempat yang anda idam-idamkan. Baik, seterusnya kita lihat kepada persediaan. Kita masuk pada tajuk kita. Okay. Apakah persediaannya, Sean? Ya. Maka kita bagikan persediaan sebelum, semasa dan selepas. Okey. Dan kita akan masuk satu persatu lah. Baik, cikgu. Okey, baik. Kita tengok apa dulu persiapan sebelum bila kita dah dapat tawaran daripada universiti. Ya. Okey, kita tengok apakah persiapan dia. Okey, yang pertama, kenal pasti hala tuju pasca pengajian SPM dan STPM. Ya. Ini langkah pertama lah sebelum kita buat apa-apa. Kita kena tahu, okey, selepas daripada SPM, ke mana aku boleh pergi? Ya. Selepas STPM, ke mana aku dapat memohon? Ya. Okay, ini sangat penting supaya kita dapat memilih apa yang menjadi minat kita satu. Betul. Tetapi yang lebih penting ialah dia mesti berasaskan pencapaian, Sean. Ya. Ini menjadi konflik dalam kalangan biasanya murid-murid ialah dia pilih bidang yang dia minat. Ya. Tetapi pencapaian tidak menyokong minat. Oh, tidak. Akhirnya dia tak dapat apa yang dia nak. Ya, betul. Sebab itu asasnya ialah perlu melihat kepada pencapaian. Ya. Berapa A you dapat. Ya. Daripada minat, barulah daripada kita katakan pencapaian, ya, barulah kita boleh melihat kepada personalitinya. Ya. Kita ni personaliti macam mana? Kalau kita nak jadi doktor, tiba-tiba personaliti kita tengok darah pun kita dah pengsan. Macam mana lagi nak jadi doktor misalnya? Betul. Kemudian barulah kita lihat kepada minat. Minat ni dia dah berada di perkara yang ketiga dalam konteks pemilihan kepada kita nak pergi ke mana selepas daripada SPM dan STPM. Okey, baik. Kena pasti hala tuju pasca pengajian SPM dan STPM. Okey, baik. Seterusnya kita tengok apa lagi? Semak struktur pengajian. Okay, selepas kita dah dapat tawaran, kita tengok apakah struktur pengajian yang ditawarkan. Ya. Merangkumi beberapa perkara. Yang pertama, apakah subjek yang akan dipelajari nanti. Sebab ini juga saya lihat kurang diamalkan oleh pelajar murid-murid kita apabila mereka dah masuk ke alam universiti. Ya. Mereka just terima saja apa yang dia orang dapat, kemudian di universiti baru dia mula nak cari, mula nak belajar, mula nak tahu. Sedangkan perkara itu boleh dilaksanakan sebelum dia orang masuk ke universiti lagi. Sebab dia orang boleh akses. Sekarang ni kita ada web, kita boleh tanya juga, mungkin ada senior-senior kita sebelum ni yang dah ambil kos itu, apa yang aku kena belajar kat sana misalnya. Okey, ini sangat penting supaya kita ada persiapan awal. Kemudian apa lagi? Setiap semester perlu ambil berapa subjek. Ini persoalan yang saya lihat jarang ada pada murid-murid kita lah apabila dia dapat masuk ke universiti. Dia tak, bagi dia benda ni tak penting. Ya. Bukan mereka saja, cikgu. Saya juga pernah buat macam tu. Ini based on pengalaman kita lah. Okey, setiap apa lagi kita tengok? Penilaian akademik dibuat mengikut apa? PNGK ke, CGPA ke, pointer ke? Terutamanya pelajar-pelajar lepasan SPM. Barangkali kalau yang STPM, mereka telah terdedah dengan sistem pointer sekarang ini. Mereka ada sistem modular dan sebagainya. Tetapi pelajar SPM, mereka tidak terdedah dengan PNGK, CGPA, pointer dan sebagainya. Akhirnya, bila dia orang masuk ke alam universiti, mereka tak tahu macam mana nak skor, Sean.
Ya, betul. Tiba-tiba dia masuk universiti, nampak dia punya penilaian akademik dia, CGPA. Betul. Kenapa markah saya 4 je? Kenapa rendah sangat? Kenapa tak 100? Betul, Sean. Sebab itu, ini persiapan sebenarnya sebelum kita masuk ke alam universiti. Studilah sikit kan, bagaimana sistem itu dinilai. Ya, betul. Kemudian seterusnya ialah sistem peperiksaan dan tugasannya bagaimana. Ya. Ini perlu juga kita buat persediaan awal. Sebab sistem di universiti sangat berlainan dengan sistem yang ada di sekolah. Ya, sebab dia bergantung juga kepada kursus yang kita ambil. Betul, ada yang 100% 100% dia punya pemeriksaan tu ataupun dia ada pemeriksaan, ada hanya kertas kerja ataupun assignment, sebelum ataupun memang ada yang tak ada peperiksaan. Betul. Okay. Jadi kalau kita kata calon-calon kita ini mereka ada persiapan awal tentang perkara-perkara ini, ini akan membuatkan mereka tidak terkejutlah bila berada di setting yang sebenar. Okey, baik. Seterusnya, berapa lama tempoh pengajian untuk setiap semester? Ini pun kita kena tahu awal, berapa lama pengajian setiap semester. Sebab ada sistem yang menawarkan 1 semester, ada yang 2 semester, ada yang 3 semester kan. Jadi bila kita tahu awal, ini juga akan memudahkan kita dari sudut perancangan. Okey. Okey, Syahana. Boleh kita teruskan? Boleh, Cikgu. Boleh. Jom kita tengok. Seterusnya ialah cuti semester berapa lama, bulan berapa. Itu penting, Cikgu. Ini penting. Kita dulu yang ni dulu. Yang kita tengok biasanya. Ya, betul. Okay, bila cuti semester akan berlangsung, dan berapa lama cuti. Sebab kita ketika itu kita suka nak merancang. Ya, betul. Mungkin nak kerja dan sebagainya ketika cuti. Okey, baik. Yang seterusnya ialah, masih lagi dalam persediaan sebelum, perkara yang ketiga ialah kita boleh semak aktiviti co-curriculum yang boleh disertai kita ketika kita berada di universiti, Syah. Ini jarang juga orang kita buat ni. Ya, betul. Saya pun tak pernah buat itu. Kan? Sebab masuk universiti barulah tahu. Kita baru tahu. Tu pun kita bagi kebanyakannya pihak universiti yang atur kan. Walaupun kita boleh buat pilihan kan. Tapi kalau kita study awal, jadi sebenarnya semua maklumat ini boleh didapati dalam website dan sebagainya. Saya rasa poin yang ketiga, semak aktiviti core curriculum ni, sebenarnya juga boleh menjadi satu poin yang di mana kita lagi semangat nak pergi belajar, sebab kadang-kadang benda-benda sebegini dia memberikan kita semangat lagi untuk ke universiti tersebut. Bukan saja untuk belajar tetapi juga untuk tak kira lah main, tapi juga untuk belajar dari segi core curriculum. Ya, macam saya di universiti dulu, sebelum ni saya tak tahu berenang. Sekarang tahulah sikit je. Okey. Tu je lah, Cikgu. Okey, terima kasih, Sean. Okey, seterusnya kita dapatkan maklumat tentang tajaan, beasiswa, derma siswa atau pembiayaan pendidikan yang boleh dimohon, Sean. Betul. Ini sangat penting sebab kalau kita tak ada maklumat-maklumat ini, akhirnya kalau semua berpendapatan tinggi, okey. Tapi kalau yang macam kita yang berpendapatan rendah, macam mana? Maka kita perlukan kepada maklumat-maklumat ini. Kita harus dapatkan maklumat awal sebab semua ni sekarang melalui permohonan. Dan benda ni kita di peringkat sekolah kita tidak ada isu sangat sebab ilmu ini ada pada guru bimbingan dan kaunseling di sekolah. Jadi rujuklah guru bimbingan dan kaunseling anda di sekolah. Biasanya kita akan maklumkanlah kepada murid-murid kita tentang apa saja maklumat tentang tajaan, beasiswa yang keluar, derma siswa ataupun apa-apa saja pembiayaan pendidikan yang ada di negara kita. Ya, betul. Dan misal kata walaupun guru bimbingan dah bagi tahu mungkin ada murid-murid yang mungkin tak beri perhatian. Tapi inilah peluang anda untuk berdikari sebab bila kita dah masuk universiti kan, kita kena lebih berdikari. Dia punya persekitaran dan juga budayanya lain daripada di sekolah. Betul, Syah. Okey. Tentu kita tengok, ini antara cadangan yang kita boleh buatlah. Mohon di pusat zakat negeri masing-masing misalnya. Di pusat zakat dia ada peruntukan untuk pembiayaan. Kemudian mungkin boleh mohon di pejabat kerajaan negeri masing-masing. Di yayasan-yayasan negeri biasanya ada benda-benda ni disediakan. Betul. Okey, seterusnya kita boleh mohon juga dengan wakil rakyat setempat. Ada peruntukannya sebenarnya. Untuk murid-murid kita ni menyambung pelajaran. Betul. Kemudian kita boleh juga mohon dengan wang pendahuluan PTPTN. Ini basic lah. Okay, basic. Pun ada disediakan oleh pihak kerajaan kepada kita. Ya, betul. Okey, ini beberapa perkara yang boleh kita buat untuk memastikan kita mendapat tajaan, beasiswa, derma siswa dan sebagainya, Sean. Kalau tidak rugi, mana tahu pusat tersebut memang memberikan beasiswa tapi kita ke sana tiba-tiba baru nak tahu dah terlambat. Betul, Sean. Okey.
Okey. Cikgu boleh teruskan lagi? Boleh teruskan? Ya, boleh. Seterusnya kita tengok apa lagi persediaannya. Persediaannya ialah selidik keadaan kawasan persekitaran dan kemudahan yang dimiliki. Ya. Ini pun jarang kita buat, Sean. Kan? Sepatutnya kita dah boleh study persekitarannya macam mana, apa kemudahan pengangkutan dari kediaman anda ke universiti misalnya. Ya, betul. Okay. Kita kadang-kadang kita just follow the flow. Masuk, ikut je kan. Tapi calon yang baik ialah calon yang membuat persiapan awal. Betul. Dan sekarang kita dah boleh guna teknologi. Betul. Kita ada macam contohnya Google Maps. Betul. Kita boleh merancang dari segi bas. Betul. Dari segi kalau nak jalan kaki. Benar. Ada Google Earth pun kita boleh letak manusia tu dekat tempat tersebut. Nampak persekitaran dia macam betul. Betul. Boleh kita gunakan juga. Boleh kita gunakan dengan waktu sekarang inilah. Ya, memang teknologi itu telah sedia ada untuk kita. Ya. Khususnya apa lagi? Kita boleh tengok kos perjalanan bagi memudahkan kita mengira bajet jika hendak balik ke kampung dan sebagainya. Ya. Bila kita ada maklumat awal, kita dapat merancang awal dari sudut pembelanjaannya, Syah. Ya. Okey. Seterusnya apa? Kita boleh tengok juga homestay ataupun hotel yang berdekatan. Sebab biasanya bila kita pergi daftar, jaranglah yang terus balik. Biasanya ibu bapa akan stay dulu, perlukan hotel, homestay dan sebagainya. Jadi kalau kita survey awal benda-benda ni, dia akan memudahkan kita. Betul, Ibu. Okey. Seterusnya apa? Kemudahan perbankan di kawasan sekitar dan di dalam universiti, kafeteria, gerai makan dan sebagainya. Sangat penting, Ibu. Gerai makan. Kalau pergi sana, kita tak tahu boleh makan apa. Betul. Untuk saya lah. Betul. Untuk orang lain mana tahu mereka mungkin taklah tak fikir sangat dia boleh makan apa-apa. Untuk saya tu betul. Tu contohnya macam ada yang suka fast food misalnya kan. Jadi nak survey pizzanya kat mana kan, McDonald's kat mana contohnya. Ya. Okey, baik. Seterusnya ialah ini dah masuk kepada persediaan semasa. Okey, tapi sebelum tu kita tanya pula murid-murid kita yang ada dalam talian. Silakan. Mungkin ada di antara kamu yang telah pun membuat persediaan. Persediaan. Okey, persediaan sebelum anda nak masuk ke universiti. Ada tak di antara kamu yang telah pun membuat persediaan tersebut? Ada tak? Ke belum lagi? Ke tunggu cikgu untuk ni? Siapa yang sudah angkat tangan? Mungkin anda boleh terangkan sikit pengalaman anda? Boleh share. Farisha, ya. Silakan. Kalau saya, kita kan ada kemudahan internet dekat rumah. Jadi, kita layari website-website yang ada macam blogspot orang tentang pengalaman mereka di universiti. Jadi, kita boleh lihat dekat situ macam mana cara diorang belajar, macam mana cara diorang sesuaikan diri dekat universiti tu. Betul. Bagus, Farisha. Yang lain pun ada tak buat persediaan? Saya tahu ada di antara anda ada seorang tu yang nak pergi Jordan kan? Siapa tu tadi? Farisha lah. Okey, maknanya dah buat lah. Yang lain ada tak? Selain daripada apa yang Farisha sebut, mungkin ada persediaan lain yang mungkin cikgu pun tak sebut ataupun anda sendiri yang telah pun buat persediaan tersebut. Mungkin anda boleh ceritakan sikit? Haikal, nak cuba? Silakan Haikal. Antara persediaan yang saya buat ialah saya berhubung dengan senior-senior saya, alumni sekolah dahulu yang telah melanjutkan ke universiti. Serta mengadakan grup. Kami mengadakan grup bersama dengan alumni kami dah buat untuk mengetahui info-info semasa. Okey, baguslah. Memang saya rasa itu adalah persediaan yang bagus lah. Persediaan yang bagus, betul. Okey, baiklah, sebelum kita teruskan lagi, apa kata kita berehat seketika dan kembali semula ke Road to Success SPM and STPM 2020. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Saya amat suka dengan topik ini kerana topik ini telah mengajar saya tentang cara-cara untuk lebih bersedia ketika mana saya melangkah ke alam universiti nanti. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM.
Kembali semula menonton Road to Success SPM and STPM 2020 bersama dengan saya, hos anda, Sean Steven. Dan bersama kita pada hari ini, ataupun pada petang ini juga adalah Cikgu Fakrul. Okey, jom Cikgu kita teruskan perbincangan ataupun untuk topik kita pada hari ini. Ya, baik. Kita teruskan. Sekarang kita akan masuk tentang persediaan semasa, Sean. Ya, sebelum ni kita sebut tentang persediaan sebelum. Ya. Jadi apabila kita dah masuk, apa yang kita nak buat semasa itu? Okey, yang pertama ialah kita pastikan semua dokumen yang diperlukan untuk diproses pendaftaran itu lengkap. Ini pada waktu pendaftaran. Sebab kadang-kadang kita tengok ada juga berlaku kes di mana bila borang-borang tak lengkap, jadi dia akan mengambil masa yang panjang dan menyusahkan pihak pendaftaran. Sebab itu kita pastikan bahawa dokumen yang diperlukan untuk diproses itu lengkap. Ya. Okay. Dan biasanya bila kita buat pendaftaran ni bukan kita seorang je, Ego. Betul, ada ramai orang. Ya, dan terutamanya pada masa pandemik ni kita kenalah jaga jarak dan kita kalau boleh kita cepatkan proses tersebut. Betul. Dia akan jadi sangat menyusahkan jika ada dokumen kita itu tak lengkap. Betul. So baik daripada sekarang kita dah sediakan macam checklist untuk pastikan semua ada. Yang paling penting tu adalah offer letter kita lah, Ego. Betul. Surat kemasukan tu, foto-stat IC apa-apalah kita sediakan. Mana tahu perlukan juga gambar pasport, pasport tapi gambarlah untuk kad, student card kan? Betul. Kad pelajar. Yang itu penting jugalah. Dan biasanya pihak universiti dia akan ada senarai semak lah. Dia sediakan untuk kita tik apa yang ada dan apa yang tiada. Okey. Baik, seterusnya kita lihat yang kedua ialah datang awal, Sean. Okey, sebagaimana yang dinyatakan dalam surat tawaran. Sebab biasanya dia akan ada beberapa sesi. Dia tak akan datang serentak lah kan? Jadi pastikan kita datang awal untuk mengelakkan. Macam kawan-kawan kita biasanya kita tanya, anda dekat mana? Betul. Dalam perjalanan, on the way, tapi masih dekat rumah. Betul. Ini tak bolehlah masa kita study. Betul, Sean. Jadi pastikan kita datang awal supaya kita dapat mengelakkan perkara-perkara yang tidak sepatutnya lah bila kita ada persiapan awal. Betul. Kemudian seterusnya kita tengok serahkan semua dokumen yang diperlukan kepada pihak universiti. Contohnya seperti laporan kesihatan. Ini memang wajib ada lah. Di setiap universiti memang nak kepada X-ray, laporan kesihatan dia macam mana. Kemudian salinan sijil-sijil akademik. Ini sangat penting. Kita kena pastikan. Dan biasanya perlu disahkan. Ini yang penting. Tapi yang disahkan tu oleh orang yang betul lah. Jangan kita yang sahkan, kita main tanda je tak ada lah. Biasanya pegawai grade A untuk kerajaan. Kemudian dan lain-lain keperluan yang diperlukan oleh pihak universiti, Sean. Okey, baik. Seterusnya ialah pastikan anda mempunyai gadget yang mencukupi untuk proses pembelajaran. Terutamanya untuk sekarang ini, Sean. Dengan musim pandemik dan sebagainya. Dan saya sangat yakin dan percaya perkara ini akan berterusan. Dia tidak akan jadi mengundur ke belakang. Sekarang kerana negara kita berada di dalam gelombang IR 4.0. Jadi oleh kerana pandemik itu sebenarnya dia mempercepatkan lagi proses. Betul, Ego. Mau tak mau, nak tak nak, kita terpaksa belajar, Sean. Kalau tak siap, saya prosesnya sebenarnya ambil dalam masa lebih kurang 3 hingga 5 tahun daripada sekarang. Tapi semuanya dipercepatkan. Dipercepatkan kerana asbab kepada pandemik tadi menyebabkan kita terpaksa lebih awal untuk menguasai segala teknologi ini. Sebab itu pastikan kita mempunyai alat yang cukuplah untuk kita tidak mempunyai banyak masalah ketika kita belajar di universiti, Sean. Ya, betul. Okey. Mana tahu kan kadang-kadang bergantung pada masanya, mungkin pembelajaran dia masih akan dibuat secara dalam talian. Ataupun nak bincang dengan kawan pun sebab pandemik kita tak bolehlah sembang dalam kumpulan besar. So baik kita buat secara Google Meet dan sebagainya. Ya, betul. Betul, Sean. Okey, dan yang kelima ialah pastikan anda mempunyai ketahanan fizikal, mental dan emosi yang tinggi, Syah. Sebab sebagaimana daripada awal kita sebut bahawa alam universiti tak sama dengan alam kita belajar di sekolah, Syah. Betul. Sebab itu bila kita masuk, biasanya kita akan ada minggu orientasi, kan? Jadi di situ memang perlu kepada ketahanan fizikal yang tinggilah. Kadang-kadang kita tengok persekitaran tempat pembelajaran kita, kadang-kadang atas bukit. Saya baru nak sebut. Sebab itu pula termasuk pula dengan persediaan sebelum. Kalau kita tahu di mana mungkin dewan kuliah dekat sini, hostel dekat sini, perlukah kita jalan ataupun ambil bas. Kalau perlu jalan tu mestilah kita fit sikit sebab kena bawa mungkin laptop, buku, apa-apa, botol air pun berat je tu.
So yang tu pun kena adalah ketahanan fizikal. Tapi letaklah ekstrim sampai nak naik bukit, nak naik gunung pula tak adalah. Tak adalah. Cuma maknanya dari ketahanan fizikal kena ada. Kemudian mental. Sebab apa? Sebab kita berada di alam yang berbeza. Sebab kadang-kadang kelasnya daripada pagi sehingga malam pun ada. Ada kadang-kadang. Jadi kalau kita tak tahan mental kita, ini akan jadi isu sikit bila kita berada di alam universiti. Dan emosi yang tinggi. Ketahanan emosi pun kena tinggi, Sean. Berapa ramai kita dapat kes yang apabila dah masuk ke universiti, tiba-tiba nak berhenti. Kerana tak tahan dari sudut emosi. Berpisah dengan mak ayah. Kan? Tahu-tahu yang nak pergi Jordan ni, Farisha. Nak pergi jauh. Jadi bukan saja yang nak pergi luar negara. Ada yang dari Amerika yang walaupun di negeri yang sama, tempat tinggal mungkin dekat Selangor ataupun di Johor. Tempat belajar pun di Johor. Tapi perpisahan ataupun jarak di antara keluarga ataupun orang kesayangan dengan tempat kita belajar pun akan memberi kesan kepada emosi kita. Betul, Sean. Okey, jadi ini 5 perkara yang melibatkan persiapan semasa, Sean. Ketika berlakunya proses pendaftaran dalam seminggu awal itu. Okey, ini persediaan jika dalam musim yang kita kata pandemik yang tak keterlaluan lah. Sebab sekarang ni masih lagi berlaku, proses ini kurang berlaku sebab kebanyakannya masih melalui Google Meet di rumah dan sebagainya. Tetapi kalau kata bila berada, kita katakan proses COVID-19 ini dah berjalan dengan lancar, imunisasi dan sebagainya, dia akan kembali kepada biasa. Hampir biasalah. Biasa yang baru kan? Biasa yang baru, betul. New norm, betul. Ya. Okey, baik. Boleh kita teruskan? Boleh, Cikgu. Boleh. Silakan. Khususnya kita pergi kepada persediaan selepas, Sean. Okey. Tadi semasa. Selepas ni maknanya setelah kita dah habis orientasi dan sebagainya. Apa selepas itu, Sean? Okey. Maka saya bagikan kepada 4 perkara yang perlu ada kepada mahasiswa. Okey. Yang pertama ialah yang kita sebut sebagai idealisme, Sean. Okey, apa tu? Apa itu idealisme? Mudah kita nak faham ialah cita-cita dan matlamat. Itu kita kena ada cita-cita dan matlamat. You masuk ke universiti, you ambil course itu, you nak jadi apa? Kita mesti ada matlamat yang jelas. Apa yang kita nak daripada apa yang kita belajar. Sebab kalau kita belajar tanpa idealisme, tanpa matlamat, jadi dia akan ada kesan-kesan selepas pada ini. Kita akan bincangkan. Apa akan berlaku kalau kita belajar tanpa ada idealisme. Okey, baik, Cikgu. Kemudian, idealisme saja tak cukup. Kita perlu kepada elemen yang kedua, kita sebut sebagai intelektualisme. Okey, yang tu maksud apa, Cikgu? Intelektualisme ni maknanya kita nak supaya mahasiswa kita berbudaya ilmu. Sebab dia berada di Menara Gading. Namanya pun mahasiswa. Maknanya budaya yang ada itu mestilah budaya ilmu. Supaya barulah kita kata benar-benar dia menjadi mahasiswa yang satu hari nanti akan mewarisi tampuk kepimpinan negara misalnya, Sean. Menggantikan semua pemimpin kita ataupun di mana-mana sektor sekalipun, Sean. Okey, jadi kalau ada budaya ilmu, ini akan menyebabkan negara kita akan lebih cepat menuju kepada negara maju, Sean. Betul, Cikgu. Okey. Dan yang ketiga ialah aktivisme. Aktivisme maknanya ialah kita nak supaya pelajar-pelajar, murid-murid kita bila dia berada di alam mahasiswa, dia aktif. Sebab ada juga yang jadi ulat buku. Masuk, dia jadi ulat buku saja. Jadi kita nak supaya dia aktif berpersatuan. Di universiti kan banyak persatuan-persatuan yang ada. Kurikulum yang kita bincangkan tadi. Sebab itu semua akan menjana soft skill dia. Sebab dunia sebenar bila berada di alam kerjaya, Sean lebih tahu lah. Memang kita sangat memerlukan soft skill. Dan ini kita dapat belajar ketika kita beraktif persatuan, Sean. So supaya kita menjadi lebih holistik lah perkataannya. Betul, Sean. Supaya kita tahulah dari segi bukan saja belajar tetapi soft skill, nak present ataupun nak sediakan diri untuk bekerja itu nantilah. Tapi ini semua diperlukan, bolehlah dilatih ketika berada di universiti, Sean. Ya, betul, Cikgu. Betul. Dan yang keempat ialah spiritualisme. Spiritualisme ni maknanya ialah kemampuan untuk membezakan apa yang benar dan apa yang salah. Sebab oleh kerana bila kita berada di universiti, kita sudah kita boleh katakan terlepas daripada ibu bapa kita. Tidak ada orang yang memantau kita. Maka semua sekali ialah bergantung kepada asertif diri kita. Kemandirian kita. Betul. Jadi kalau kita ada elemen
boleh membezakan apa yang betul, apa yang tidak betul, apa yang boleh aku lakukan, apa yang tak boleh aku lakukan, ini akan melengkapkan proses persediaan ketika dia berada di universiti, Syah. Ya, sebab seperti yang cikgu cakap tadi, bergantung kepada diri kita juga. Betul. Siapalah kawan-kawan kita ataupun siapalah kita akan berinteraksi dengan. Betul. Ya, sebab kalau kita berinteraksi dengan orang yang mungkin dapat mempengaruhi kita secara negatif. Contohlah yang paling adalah mungkin ponting kelas. Betul. Sebab kita ke universiti untuk belajar, untuk dapatkan ilmu. Betul. Supaya kita boleh dapatkan pekerjaan yang bagus. Betul. Ataupun kita dapat memenuhi matlamat kita. So kalau kita ponting kelas mungkin juga akan mempengaruhi keputusan kita. Dan yang itu pula akan mempengaruhi benda yang lain. Betul. So benda-benda kecil macam ni pun akan menjadi benda yang besar kalau kita sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit. So baik dari segi pengaruh kita tu kena jagalah, dan juga bergantung kepada diri kita bagaimana kita tahu yang mana salah, yang mana betul. Okey, Syah. Okey. Seterusnya ialah kita lihat kepada satu carta metrik apa yang akan berlaku jika. Okay. Ini persoalan kita mencabar minda kita sikit. Apa yang akan berlaku jika? Kita letakkan itu beberapa perkara yang kita perlukan tadi seperti idealisme, intelektualisme, aktivitisme, spiritualisme, dan kita tengok apa hasil dia. Okey. Kita tengok pada carta yang pertama. Kalau idealismenya tidak ada, matlamatnya tidak ada, cita-citanya tidak ada, tetapi intelektualismenya ada. Dia seorang yang berbudaya ilmu, aktivitismenya ada. Dia seorang yang aktif bersatuan. Spiritualismenya ada, boleh bezakan yang benar dan yang salah. Tetapi apa hasil dia? Maka kita melahirkan, kita sebut sebagai mahasiswa pak turut sajalah. Sebab dia tak tahu dia nak ke mana, apa yang dia nak, dia hanya ikut rakan dan sebagainya, sebagaimana yang Sean sebut tadi. Rakan mempengaruhinya. Tetapi kalau dia ada idealisme, maka dia akan menjadi seorang yang lebih mandiri. Okay? Sebab dia tahu apa yang dia nak, 3-4 tahun dia belajar itu apa yang dia nak sebenarnya. Betul. Okay, kalau kita pakai analogi, so macam kita bawa kereta. Betul. Tahu bawa kereta, tahu isi minyak, tahu nak ambil jalan mana, tapi tahu nak belok kanan belok kiri, tapi tak tahu nak ke mana. Betul. Lama-lama kita pusing-pusing je. Tak tahu ke mana. Betul. Ikut je jalan. Betul, Sean. Analogi yang sangat tepat. Okey. Dan yang seterusnya pula adalah yang tiada intelektualisme. Yang kedua ni, idealismenya ada, intelektualismenya tak ada. Maka dia tidak berbudaya ilmu. Tapi aktif. Spiritualismenya ada, maka dia akan jadi mahasiswa yang beremosi. Apa maksudnya, Ego? Beremosi sebab dia tidak ada nilai intelektualisme, tidak berbudaya ilmu. Jadi dia akan mengikut emosinya. Apa saja isu yang berlaku, marah. Apa isu yang marah. Sebab dia tidak mendapat knowledge yang betul tentang apa perkara yang berlaku. Ini biasanya yang tak akses dengan maklumat, tak nak membaca, tak ambil perkembangan isu semasa dan sebagainya. Okey, baik. Kalau yang ketiga, idealismenya ada. Intelektualismenya ada, aktivitismenya pula tiada. Apa berlaku? Maka mahasiswa tidak kompeten. Dia jadi tak cekap. Sebab dia tidak ada soft skill. Dan yang terakhir ialah semuanya ada, spiritualismenya tak ada. Maka kita lahirkan mahasiswa yang tidak berintegriti. Okeylah. So baik kalau kita ada semualah, Cikgu. Jadi yang paling baik ialah kalau keempat-empat ini kita ada, maka dia melengkapkan persediaan sebelum, semasa dan selepas. Okey. Baik. Okey, cikgu boleh teruskan, Cikgu? Boleh teruskan. Boleh. Okey, baik. Kita ada masa lebih kurang 4 minit lagi, Cikgu. 4 minit lagi. Okey. Sebab itu, kalau kita tengok isu-isu ini, dia isu yang sentiasa bermain dalam kalangan mahasiswa kita. Sebab kita nak cari yang ada keempat-empat ni memang agak sukarlah. Sebab kita manusia taklah. Betul, kita akan ada lompang-lompangnya, Sean. Tapi mahasiswa, calon-calon kita, SPM, STPM, pastikan oleh kerana kita dah belajar malam ni, kita dah belajar dengan cikgu, dengan Sean. Jadi pastikan kita cuba sebaik mungkin untuk memastikan kita ada nilai-nilai idealisme, biar jelas apa yang kita nak dalam hidup kita. Pastikan kita ada nilai intelektualisme, kerana itulah yang membezakan kita di antara kita yang belajar di pengajian tinggi dengan mereka yang tak belajar. Kemudian pastikan kita aktif.
Sebab kita tahu bahawa di universiti ialah tempat yang paling baik untuk kita melatih soft skill yang ada supaya nanti bila kita berada di alam kerja yang sebenar, kita ada bekalan-bekalan soft skill yang baik sebagaimana yang dikehendaki oleh majikan kita. Okey, dan yang paling penting Sean, pastikan kita ada spiritualisme supaya kita menjadi mahasiswa yang ada credibility, kita ada integriti dan dengannya saya rasa inilah satu perkara yang sangat dikehendaki oleh majikan di luar sana yang punya nilai integriti. Jadi kalau 4 perkara ini ada kepada batang tubuh mahasiswa, kita yakin dan percaya bahawa dia akan jadi mahasiswa yang diidam-idamkan oleh calon Pak Mentua contoh. Okey. So sebelum kita berakhir mungkin kita boleh tanya murid-murid kita yang ada dalam talian, adakah anda ada apa-apa soalan untuk Cikgu Fakhrul berkenaan dengan persediaan anda sebelum, semasa dan juga selepas? Ada di antara anda yang ada soalan ke semua faham? Faham tak macam ni? Okey, ada soalan. Nashra. Saya nak bertanya kepada Cikgu Fakhrul. Seperti kita tahu, kita ni bukanlah manusia yang sempurna, bukanlah manusia yang perfect dari segala-gala bentuk. Betul, Nashra. Jadi saya nak tanya kepada Cikgu Fakhrul, apa nasihat kepada cikgu, kepada kami-kami ni pelajar lepasan SPM, STPM untuk mempunyai semua kriteria-kriteria yang terbaik untuk diri kami supaya bila kita orang mendaftar masuk ke universiti yang kami inginkan tu kami boleh perform dengan seperform-performnya. Hebat soalan tu. Boleh perform seperform-performnya. Okey, terima kasih Nashra di atas soalan yang begitu power tadi Asasnya ialah kita perlu kepada ilmu. The knowledge is power. Betul. Kenapa manusia jadi takut? Kerana dia tak faham apa yang dia tak tahu. Betul, Ego. Sebab bila kita dah faham, kita tahu, hilanglah ketakutan. Bila dah hilang ketakutan, baru kita akan boleh perform. Kita boleh melawan ketakutan yang ada dan dengan itu kita akan buat yang terbaik versi diri kita, Sean. Ya, betul. Okey. Ya. Boleh, Nashra? Okey. Ada siapa lain yang ada soalan? Ada lagi soalan? Okey. Ashraf okey? Farisha. Farisha ada soalan. Farisha ada? Okey, silakan Farisha. Macam mana kalau kita tak dapat keputusan yang terbaik, tapi kita dapat bidang yang kita tak inginkan, macam mana kita nak survive? Macam mana? Boleh ulang balik kalau anda tak dapat keputusan yang baik, lepas tu? Kita tak dapat keputusan yang baik. Okey. Kita dapat bidang yang kita terpaksa masuk. Macam mana kita nak survive? Macam mana kita nak survive kalau kita dapat bidang yang tidak sebagaimana yang kita kehendaki? Betul? Itu soalan dia. Okey. Sebaik mungkin, Farisha, sebaik mungkinnya ialah kita design your future. Itu sebaik mungkin. Maksudnya kita designkan apa yang kita nak dalam kehidupan kita. Takdirnya kalau kita tak dapat apa yang kita nak, macam mana? Kalau kita tak dapat apa yang kita cintailah apa yang kita dapat. Itu falsafahnya. Kalau kita tak dapat apa yang kita nak, jadi kita cintailah apa yang kita dah dapat. Pupuk nilai, minat, dan sebenarnya minat itu sebenarnya boleh dipupuk. Boleh dipupuk dan dia bersifat ongoing proses. Sebagai contoh, cikgu dahulu pun sebenarnya kalau ikut minat nak masuk law juga, Sean. Memang saya nak law. Lepas SPM minta law, lepas STPM minta law. Cuma akhirnya saya masuk bidang kaunseling. Tetapi bila saya berada di bidang kaunseling, baru saya tahu sebenarnya betul lah. Bidang inilah sebenarnya yang menjadi bidang yang sepatut saya teroka bermula daripada selepas SPM dahulu. Okay, kadang-kadang bila kita tak masuk lagi, kadang-kadang minat itu tidak boleh dipupuk. Tetapi bila kita dah belajar, akhirnya kita dah nampak apa yang kita belajar, maka minat akan mula berputik. Ya, betul. Okey, pastikan kita suburkan minat itu. Ya. Okey, Farisha. Tambahan pula, saya rasa kalau kita dapat kursus yang mungkin kita tak minat sangatlah. Tapi sebenarnya kalau
ikutkan saya rasa sistem UPU ke untuk kursus tersebut kita boleh dia satu kursus tu bukan untuk satu pekerjaan saja. Dia mungkin pekerjaan yang berbeza. So walaupun anda mendapat bidang ataupun kursus yang mungkin bukanlah pilihan utama anda, masih ada peluang juga untuk mencari pekerjaan di mana hampir sama ataupun mungkin pun sama juga. Sebab bila kita bekerja ni sebenarnya ada banyak benda yang kita belajar apabila kita bekerja. So mungkin juga apa yang kita belajar di universiti mungkin juga menjadi macam stepping stone ataupun langkah seterusnya untuk mendapatkan apa yang kita minat dan apalah yang sepatutnya maklumat kita untuk dapat dari segi pekerjaan ataupun dalam hidup. Betul, Syam. Okey. Dan lagi sekali cikgu, sebelum kita berakhir saya ingin ucapkan terima kasih kepada cikgu atas perkongsian ilmu cikgu untuk topik kita pada hari ini, kaunseling lambayan Menara Gading, di mana kita telah pun berbincang berkenaan dengan persediaan kita selepas SPM ataupun akademika yang telah pun habiskan STPM anda, persediaan anda sebelum, semasa dan selepas apabila anda masuk ke universiti. Dan juga terima kasih kepada murid kita yang ada dalam talian iaitu Farisha, Nashra, Haikal, Ifat, Ashraf dan juga Alif. Terima kasih banyak-banyak dan harap anda dapatlah mencapai maklumat anda dan juga semoga berjaya dalam dalam langkah seterusnya dalam kehidupan anda. Dan kepada mereka yang menonton, harap program kita pada hari ini dapatlah ataupun memberi manfaat kepada anda semua berkenaan dengan topik kita. Dan kita akan berjumpa lagi dalam episod seterusnya. Ini adalah Road to Success SPM and STPM 2020. Selamat malam dan kita berjumpa lagi. KPM